Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terkini. Sahabat-sahabat semua, satu lagi berita yang mengejutkan. Kalau semalam Ketua Polis Negara memberikan amaran tegas kepada anggota yang melakukan kesalahan ataupun tata tertib yang melanggar. Ya, hari ini ya didakwa PAU anggota-anggota direman untuk disiasat dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Ya, jadi ini menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan hari ini juga dalam satu sidang media, Datuk Seri Saifuddin membuka undian secara online direct kepada rakyat dan beliau mendapat keputusan pada masa itu juga. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, yang pertama apabila anggota didakwa PAU pekerja kilang sebanyak RM4.500, 5 anggota polis telah direman. Jadi kita ucapkan tahniah kerana tanpa memilih bulu, pihak polis memang melakukan tanggungjawab mereka. Jadi 5 anggota polis termasuk sarjan direman 4 hari kerana dipercayai melakukan pemerasan terhadap seorang pekerja kilang melibatkan RM4.500, kata polis Pulau Pinang itu. Polis berkata mangsa mendakwa sedang memandu kereta Toyota Vios untuk pulang ke rumahnya di Simpang Ampat dekat Bukit Martajam apabila ditahan anggota polis menaiki 2 kereta MPV pada 10.15 malam. Mangsa mendakwa ditahan 2 kereta MPV dan 3 anggota keluar menjalankan pemeriksaan dan sebelum menemui 1 beg plastik mengandungi serbuk dipercayai dada. Mangsa menafikan dada itu miliknya dan anggota di lokasi mengatakan dada terbabit adalah milik mangsa dan dia boleh dikenakan hukuman berat. Kemudian datang sebuah lagi MPV yang dinaiki 2 anggota sebelum mengarahkan mangsa membayar 10.000 bagi mengelak ditahan, kata Ketua Polis Pulau Pinang, Kaut Kok Chin, kepada Berita Harian. Kau juga berkata selepas perbincangan antara mangsa dengan semua anggota berkenaan, mangsa dilaporkan membuat bayaran sebanyak RM4.500 kepada seorang daripada anggota di lokasi lain tidak jauh dari lokasi dia ditahan. Katanya tidak puas hati dengan kejadian, mangsa bertindak membuat laporan dan bertindak atas aduan membawa kepada tangkapan 5 anggota tersebut bagi membantu siasatan. Kelima-lima mereka kini direman hingga Selasa dengan kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Sekali lagi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh anggota ya kerana memeras ugut PAU seorang individu dengan jumlah RM4.500 dan akhirnya ya tindakan yang dibuat itu mengakibatkan mereka direman kerana individu yang menjadi mangsa kena PAU itu telah membuat laporan polis, sahabat-sahabat semua. Dan pada masa yang sama juga Walaupun sahabat semua ada anggota yang masih melakukan perkara-perkara seperti ini, tapi tidak dapat dinafikan bahwa sebahagian juga daripada polis di Raja Malaysia ini melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin. Ya, apabila kecoh dikatakan 10 tahanan lolos, namun hari ini sahabat semua 10 tahanan yang melarikan diri daripada pusat tahanan itu berjaya ditahan semula oleh polis di Raja Malaysia. Begitu pantas, begitu cepat mereka bertindak ya bersama-sama dengan Jabatan Immigration ya mengesahkan 10 ya pendatang tanpa izin di Depo Tahanan Sementara Immigration Bidor di Perak yang melarikan diri pada Khamis lepas berjaya ditahan setakat pagi ini. Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Jusu berkata pihak kini sedang mengesan baki 120 pendatang tanpa izin dengan operasi pencarian diteruskan sehingga kesemuanya diberkas. Lebih kurang 7 pagi tadi, 2 orang ditahan di Masjid Batu Melintang apabila mereka datang ke masjid untuk meminta air daripada karya masjid. Pihak penduduk di sana memaklumkan kepada polis dan akhirnya mereka ditahan. Dan sebentar tadi juga kita dapat satu lagi maklumat ya, satu tangkapan dibuat di kampung orang asli Sementa, semua dalam radius 12 km. Mereka sudah mula keluar disebabkan ada keperluan untuk mendapatkan bekalan makanan minuman dan makanan, katanya pada satu sidang media di Depot Sementara Immigration Bidor hari ini. Beliau berkata perkara itu menunjukkan ya satu perkembangan yang baik
dengan kerjasama daripada pihak polis, ya, Polis Diraja Malaysia melibatkan pasukan gerakan AM, pasukan gerakan udara dan juga Jabatan Siasatan Jenayah, unit anjing Jabatan Sukarelawan semakin ke hadapan bagi membantu mengesan serta menangkap tahanan berkenaan. Pada Khamis kira-kira 9.50 malam, 131 pendatang tanpa izin telah melarikan diri dari blok lelaki depot tahanan Immigration Bidor, termasuk orang yang meninggal dunia akibat nahas jalan raya. Sementara itu, Ruslim berkata fokus pencarian tahanan lolos kini difokuskan ke penempatan warga asing, masjid, rumah kosong, surau dan perkampungan orang asli di sekitar tapak. Mereka ini adalah tahanan lolos, berkemungkinan akan meminta bantuan rakan-rakan yang pernah kenal dan keturunan mereka untuk menyembunyikan diri di penempatan haram sekitar tapak. Oleh yang demikian, orang awam diminta menyalurkan maklumat sekiranya ada individu yang mencurigakan, ya, meminta bekalan makanan dan minuman, katanya. Ruslim berkata tahanan yang lolos kini telah berpecah dan tidak bergerak dalam kumpulan yang besar. Beliau telah mengarahkan immigration di seluruh negara untuk membuat operasi secara besar-besaran kerana sasaran dan radius pencarian tahanan lolos kini diperlukan. Pada esok, sejumlah 100 anggota akan melapor diri di depot immigration sementara Bidor bagi membantu pengoperasian, katanya lagi. Kita ucapkan tahniah ya, untuk masa sekarang ini telah pun berjaya menangkap semula beberapa individu, ya, pendatang tanpa izin, ya, yang menjadi lolos, ya, yang bukan jadi tapi lolos daripada tahap pusat tahanan itu. Dalam pada itu, sahabat semua, apa yang saya katakan hari ini, dalam satu sidang media, Datuk Seri Saifuddin membuka satu undian kepada rakyat. Apa yang menjadi perhatian rakyat, apa yang menjadi yang perlu dilakukan oleh KDM, menjadi fokus, ya, di dalam tanggungjawab KDN hari ini. Apabila undian itu diterima, ya, ramai pemilih PTI sebagai panduan ataupun fokus, ya, panduan pula, fokus, ya, untuk menangani. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan skema. Jadi itu antara keputusan dalam undian yang dibuka oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi ramai meminta Kementerian Dalam Negeri memberi keutamaan terhadap usaha untuk membentras pendatang tanpa izin, parti dan juga jenayah scam. Desakan itu disuarakan menerusi undian di laman X oleh Menteri Dalam Negeri, ya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail hari ini. Katanya, kebetulan saya agak free hari ini, jadi jom bantu saya buat undian sekejap. Jadi ini antara fokus KDN tahun 2024, cuma dari kacamata Tuan Puan, apa yang menjadi keutamaan, katanya di laman X. Sebanyak 10,000 undian diterima dengan 60.6% memilih, ya, yang memilih yang pertama adalah parti. Untuk membentras parti diikuti 23.7% adalah skema. Sementara isu berkaitan kewarganegaraan dan dada masing-masing meraih 9.5% dan 6.9 undian. Dan pengundi yang memilih parti turut meninggalkan komentar kewajaran isu tersebut patut paling diberikan keutamaan KDN. Ya, katanya kenapa parti? Dari parti inilah akan merebak jadi skema pengedar dada dan beli IC, baca projek IC dan sebagainya. Parti keutamaan tinggi, lihat saja semua video yang disiarkan oleh rakyat Malaysia di YouTube, katanya. Jadi parti semakin rakus mengambil alih peluang perniagaan di Malaysia sekarang, katanya, terutamanya orang Rohingya, Bangladesh, Pakistan, Afrika. Anak-anak Melayu kita pun mudah sangat kahwin dengan mereka. Parti masalah utama dan dah berakar umbi, ada sampai dah jadi tokeh, miliki bisnes dan tanah lagi sebab kahwin warga tempatan, ada juga yang beranak pinak, kata-kata dari ini antara komen, ya, daripada warganet. Dan satu lagi komen di Sabah, katanya, dan Sarawak tiada isu status warga negara sampai tak boleh beza dengan parti. Belum masuk lagi isu korupsi dan jenayah bagi mereka. Demikian antara pendapat daripada warga Maya hari ini. Jadi kita boleh nak tahu, sahabat semua, bahawa keprihatinan rakyat hari ini, ya, mereka mahu, ya, untuk perkara pendatang tanpa izin ini dan skema ini diselesaikan, dibentras, sekuat-kuatnya oleh Menteri KDN. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, dah boleh berikan dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tuk dada, tanya selera.
Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.